Akan puji gulai ni sedap. Okey. Macam biasalah, rempah kari kan kita kena tumis dalam minyak yang banyak kan, supaya dia boleh rasa sedap, dia punya rempah dapat masak cantik. Okey. Jadi ada soalan tak berkenaan dengan kari daging ni? Sebelum saya nak cerita pasal dia punya kakah bahan-bahan dia. Sedap sangat kalau cicah ketupat lemang, kalau makan dengan nasi ataupun buat pulut makan ke. Sedap sangat ni. Kita potong pun kita potong sebiji. Kita potong besar-besar pun tak apa, nipis-nipis pun tak apa, tapi seelok-eloknya seketui sesuap nasi ke, sesuap lemang ke, sesuap pulut ke apa ke, memang sedap. Hari ni saya masak pulut. Saya masak lemang. Lemang ni saya dah beli 2 bulan. Saya buat frozen dalam peti ais. Jadi tadi nak makan saya cuma kukus kejap lah. Kukus dalam 15 minit kan, untuk dia lembutkan semula. Dan makan dengan kuah kari ni. Anak saya makan, nak saya kata sedapnya Umi, gulai Umi. Memang tak pernah jumpa dia kata gulai sedap macam ni. Okey. Ni kalau makan dengan ketupat pun boleh, dengan lemang pun boleh, makan dengan nasi pun boleh, makan dengan nasi biryani pun boleh, nak makan dengan nasi minyak pun boleh, nak makan dengan apa pun boleh. Sebab keistimewaan gulai ni sebab dia pekat likat. Dia bukan cayak. Memang kalau kita makan dengan ketupat, memang kita boleh angkat cicah ketupat tu sekali dengan kuah-kuah dia pun akan melekat pada pulut tu. Saya masukkan ubi kentang 2 biji. Ubi kentang 2 biji. Cara nak buat dia, kita tumis minyak. Tumis minyak banyak ya. Minyak kena banyak sebab kita nak tumis rempah kan. Kalau kata minyak sikit, memang tak dapat macam ni lah. Memang tak dapat warna merah macam ni lah. Kan, memang tak dapat warna merah pekat cantik macam ni lah. Dia kena minyak banyak. Minyak banyak tu ikut suka lah. Lepas buat, kalau tak suka minyak banyak, boleh cedok buang minyak tu. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita nak kualiti masakan kita tu jadi sempurna. Macam ni kita panaskan minyak. Lepas tu rempah dia tu saya guna rempah kari daging dan guna rempah nasi biryani. Itulah rahsia kesedapan dia. Jadi kalau siapa-siapa buat gulai daging atau gulai ayam, saya cadangkan campur dengan rempah nasi biryani. Rempah kari daging campur dengan rempah nasi biryani. Sukatan dia lebih kurang macam ni lah. Kalau kata untuk dapatkan gulai macam saya buat ni, saya guna rempah banyak lah. Kalau kata sekilo daging saya guna 4 bungkus kecil rempah daging campur dengan satu bungkus kecil rempah nasi biryani. Lepas tu kita bubuh air sikit dalam bekas tu. Kita kacau tu rempah tu kena pekat no. Rempah tu kena pekat sebab nanti kita nak tumis bagi rempah tu cantik. Rempah kalau kita bancuh memang tak boleh bancuh cayak. Memang dia kena bancuh bagi pekat-pekat lah. Jadi
Maksudnya kita tuang ayak sikit bagi supaya dia senang kacau-kacau, dia jadi pekat, cantik. Okey. Lepas tu kita tumis, kita buh minyak, kita tumis bawang merah, bawang putih. Kemudian kita tumis halia, lengkuas, serai. Lengkuas, serai, halia ni memang kena ada dalam gulai yang saya buat ni. Jadi kita tumis bawang putih, bawang merah, serai, halia, lengkuas. Lepas tu mula-mula kita tumis bawang dulu. Masukkan benda-benda tu semua. Kemudian kita tumis sekali dengan 4 beradik tu, bawang kulit kayu manis, bunga lawang, kemudian biji pelaga, lepas tu bunga cengkeh. Kita tumis sekali dengan benda 4 beradik ni. Bila minyak kena banyak tau, ingat ya, minyak banyak. Kemudian bila dia dah wangi, cantik, kemudian bawang tu pun dah garing, elok, semua wangi apa semua, kita masukkan rempah tadi. Kita masukkan rempah tadi bagi rempah tu mendidih, cantik, jadi tujuan bubuh minyak banyak tu supaya rempah tu pecah minyak. Kalau minyak sikit, memang dia tak pecah minyak. Sebab tu tujuan untuk bubuh minyak banyak tu, sebab nak bagi rempah tu pecah minyak. Bila rempah tu pecah minyak, bermakna dia sempurna masak. Bila dia sempurna masak, memang dia akan jadi sedap. Okey. Lepas tu, bila kata rempah tu dah masak cantik semua, dia dah keluar warna merah menyala, dia dah pecah minyak cukup tu, kita ambil daging, kita bubuh terus dalam rempah tadi. So lah ni kita masak rempah tu dengan daging dengan rempah. Kita masaklah, masak lama, agak-agak dalam 10 minit ke atau 15 minit ke, kita tengok daging tu pun dah nampak keluar ayak banyak, dia pun jadi pekah, jadi daging dengan rempah tu pun dah pekat elok apa semua tu. Kita masukkan ubi kentang. Ubi kentang ni kalau yang kecil-kecil tu masuk sebiji-sebiji lah. Kalau katanya besar gedabak tu, kita potonglah 2 kan. Lepas tu dah masuk daging, masuk ubi kentang tu, agak dalam 5 minit kita buah ayak. Buah ayak sebaik-baiknya bubuh ayak panas. Kalau tak ada ayak panas, bubuh ayak sejuk pun tak apalah. Tapi ayak tu sikit saja nak. Ayak tu dalam 1 cawan saja. Buah ayak dalam 1 cawan. Lepas tu ni untuk sekilo daging tau. Sekilo daging bubuh 1 cawan. Kalau kata nak banyak, bubuh secawan setengah aja. Lepas tu kita gui lah, sebab daging dah bubuh kan. Kita gui masak bagi dia mendidih 2-3 kali apa semua tu. Jadi masa ni daging dah keluarkan ayak dia kan. Bila daging keluar ayak dia, automatik kuah tu akan jadi banyak sikit dan akan jadi bertambah pekat. Lepas tu kita masukkan santan. Yang ni saya masukkan santan sekotak lah. Lepas tu jadi sebelum kita nak masukkan santan tu, kita kena tengok dulu ubi kentang kita tu masak lagi. Kalau kata ubi kentang kita tu dah setengah masak, kita bolehlah bubuh santan lah. Kalau kata dia setengah masak, bubuh dulu santan setengah. Jadi kalau kata sekilo daging tu, saya guna 2 kotak kecil, 2 kotak kecil yang 200 ml santan tu. Kemudian saya masukkan setengah 1 kotak dulu. Masuk 1 kotak tu, kacau tu. Jadi kuah tu dah semakin pekat ni. Semakin pekat, semakin cantik. Warna merah menyala tadi pun dia dah berubah dah bila kita masuk santan. Color warna kuah kari tadi dia akan berubah nah. Dia tak akan jadi warna merah macam ni. Dia akan jadi warna macam warna brown lemak-lemak tu lah kan. Lepas tu bila kita tengok, kalau nak berpandukan pada daging,
Tengok kalau kata ubi kentang tu dah masak, memang bermakna daging pun dah empuk lah. Dia pandu macam tu. Kalau kata ubi kentang kita masak tu, memang dia dah empuk, memang daging tadi pun akan empuk juga. Kemudian kalau kata dah dekat-dekat nak masak tu, kita masukkanlah santan setengah kotak tadi ataupun sekotaknya balance tadi. Kan? Kemudian kita kacau lah. Kita kacau agak dalam 10 minit supaya dia pekat ikat macam ni. Dah siap. Hasil dia akan jadi macam ni. Kalau nak macam ni, kalau nak warna macam ni, dia kena masuk cili, kena masuk serbuk cili, no? Serbuk cili yang apa? Yang depa jual dalam paket tu. Serbuk cilinya halus tu lah. Serbuk cili tu kita bancuh sekali dengan rempah. Bubuhlah serbuk cili. Serbuk cili tu dia tak pedas sangat. Dia bukan pedas macam cabai dia. Kalau serbuk cili tu kita masuk 2 sudu pun okey. Masuk serbuk cili baru dia akan dapat warna merah macam ni. Lepas tu dah kata ubi kentang pun dah masak kan. Kalau ubi kentang masak tu memang mana daging pun dah masak lah. Jadi kalau kata semua dah masak, kita pun dah bubuh santan yang last pun dah cukup, dah mendidih semua tu, kita rasalah kita kena bubuh garam gula Ajinomoto ke cube ayam ke masa selepas kita bubuh ubi kentang no. Selepas kita bubuh ubi kentang tu, kita kacau-kacau sikit tu, kita teruslah bubuh gula, garam, Ajinomoto ke cube ayam ke kan. Lepas tu sedap lah. Lepas tu kalau nak sedap lagi dekat-dekat nak masak, tambah minyak sapi. Tambah minyak sapi dalam 2 sudu. Memang sedap. Kalau 1 sudu pun tak apalah. Tapi kalau bubuh tu minyak sapi 2 sudu, lagi sedap, lagi lemak berbaloi-baloi. Ni lah gulai ni saya akan buat lah. Kalau kata hari raya kan, saya mesti akan buat lah satu periuk sebab nak cicah dengan gulai dengan ketupat dengan lemang. Kalau tak ada gulai ni memang tak sedap. Jadi kalau kata hari-hari raya kita buat gulai ni memang untung. Sebab dengan lemang ketupat kita dah boleh cicah dah kan. Dan kalau kita lapak nasi pun, kita cuma masak nasi je. Lepas tu kita makan gulai ni. Memang berbaloi, memang sedap. Ini sedap sangat-sangat ni. Macam itulah. Tu saya dah bagi resepi lengkap dia tu. Nanti siapa-siapa nak buat, dia boleh ikut resepi tu. Ikut resepi tu dia akan jadi sebiji macam ni. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih.